Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zoniza Awang. Ini ringkas TVS. 2 kes positif COVID-19 telah dilaporkan di Sarawak pada Jumaat, masing-masing di Kuching dan Miri. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 1,055 kes. Kes ke-1054 ini merupakan seorang lelaki warga tempatan dan merupakan seorang eksekutif teknikal di sebuah syarikat minyak dan gas di Miri. Kes yang tidak menunjukkan sebarang gejala itu juga merupakan kes jangkitan tempatan kerana dilaporkan tiada mengunjungi kawasan berisiko tinggi atau perjalanan ke luar negara. Kes ke-1055 pula merupakan seorang penjawat awam yang mempunyai kontak rapat dengan kes ke-1051 dan disahkan positif COVID-19 pada Jumaat. Sementara itu, terdapat juga pertambahan 1 kes bagi kluster besi. Ini menjadikan jumlah kes positif melibatkan kluster ini meningkat kepada 11 orang termasuk kes indeks. Untuk rekod, tiada kes kematian dilaporkan dan jumlah kematian adalah kekal seramai 19 orang. Polis Diraja Malaysia PDRM akan menurunkan kadar peratusan rakyat Sarawak yang bertugas sebagai polis di negeri ini, kata Pengarah Pengurusan PDRM Bukit Aman Datuk Ramli Din. Peratusan yang sepatutnya hanyalah sekitar 40%, tetapi kini anak Sarawak yang bertugas di Sarawak mencecah 70%. Setakat ini lebih kurang 70% Sarawakian yang bertugas di Sarawak. Yang mana angka ini adalah angka yang tinggi lah, ya. Jadi hasratnya kita hanya dalam lingkungan 40% sebenarnya. Jadi di sini sekarang ni dah 70%. Ya, untuk Sabah dan Sarawak ni 40%, tapi sekarang ni dah menjangkau 70%. Jadi kita tak boleh buat dengan drastik, tapi kita akan pelan-pelan, ya. Beliau berkata demikian setelah mengadakan kunjungan hormat kepada Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg pada Jumaat. Walau bagaimanapun, katanya lagi, peluang dan ruang tetap akan diberikan kepada pegawai-pegawai polis yang berhasrat untuk berkhidmat di negeri sendiri, lebih-lebih lagi yang telah lama berkhidmat di negeri-negeri lain. Sebab ini adalah satu polisi kita di mana untuk anak negeri yang nak balik bertugas di tempat sendiri itu, kita ada ruang, ya. Kebanyakannya yang mungkin setelah berkhidmat di tempat lain beberapa lama dan dia akan balik bertugas di tempat sendiri. Itulah yang kita laksanakan di dalam Jabatan Polis. Contohnya lagi ialah tentang jawatan-jawatan yang sensitif dan isu-isu penggiliran tugas. So ini semualah yang saya jelaskan, ya. Sementara itu, Laksamana Pertama Maritim Zin Azman Muhammad Yunus yang merupakan pengarah Maritim Sarawak yang baru turut mengadakan kunjungan hormat kepada Ketua Menteri. Beliau yang menggalas tugas sebagai pengarah baru sejak 6 Oktober lalu membincangkan kejayaan maritim dalam mengekang kedatangan pendatang tanpa izin parti di negeri ini. Saya juga memaklumkan kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri berkaitan dengan kejayaan operasi yang dilaksanakan oleh Maritim Negeri Sarawak sepanjang tahun 2020, di mana kita telah berjaya menghalang kemasukan pendatang tanpa izin daripada negara jiran dalam outbanting. Sehingga kini belum ada sebarang kes pencerobohan yang berlaku oleh parti. Dan dari segi penguasaan bot nelayan asing Vietnam, kita juga berjaya mematahkan cubaan untuk masuk ke perairan negeri Sarawak, dan kita juga mengusir bot-bot ini keluar daripada perairan negeri Sarawak. Katanya lagi, Maritim Sarawak juga telah menerima sebuah kapal baru, KM Kota Kinabalu. Sudah pun ada KM Seri Aman. Jadi KM Kota Kinabalu ini menambah lagi aset di Maritim Negeri Sarawak untuk memastikan perairan negeri Sarawak ini akan sentiasa dipantau.
Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK naik taraf Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik PUSPEN sukarela di seluruh negara bagi menarik mereka yang mengalami masalah penagihan dadah untuk tampil secara sukarela. Kata Ketua Pengarah AADK, Datuk Sri Zulkifli Abdullah, PUSPEN sukarela adalah penting kerana ia merupakan salah satu kaedah untuk menggalakkan ramai lagi individu yang menghadapi masalah penyalahgunaan dan penagihan dadah untuk tampil secara sukarela. Katanya kajian menunjukkan individu yang datang secara sukarela untuk menerima rawatan di PUSPEN sukarela lebih kekal pulih oleh kerana mereka datang atas inisiatif sendiri dan lebih sedia menjalani program-program rawatan. Selain daripada penambahbaikan di segi modul, apa yang kita lakukan di sini adalah juga makeover lah kepada program rawatan dan pemulihan, termasuklah kepada infrastruktur dan lain-lain kemudahan. Jadi ini berlakulah penaik tarafan kemudahan yang terdapat di pusat-pusat pemulihan sukarela, termasuklah di PUSPEN Sungai Besi ini, dan sesuai dengan status kemasukannya secara sukarela. Beliau berkata demikian pada majlis pelancaran modul anjakan kepulihan pendekatan sukarela AADK di PUSPEN Sukarela Sungai Besi. Katanya lagi, proses menaik taraf infrastruktur bagi 11 PUSPEN sukarela di seluruh negara telah pun berjalan untuk tahun 2020 dengan kos kira-kira RM500,000 dan kerajaan juga meluluskan AADK untuk meneruskan kerja-kerja menaik taraf sehingga tahun hadapan dengan menyediakan dana sebanyak RM3 juta. Sementara itu, beliau berkata ketika ini 19% iaitu bersamaan dengan 800 orang individu sedang menerima rawatan di PUSPEN sukarela seluruh negara dan pihaknya meletakkan sasaran untuk menambah bilangan itu sekurang-kurangnya sebanyak 30% pada tahun hadapan. Bertemu kembali. Mesyuarat Pemimpin-Pemimpin Ekonomi Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC ke-27 menutup tirainya pada Jumaat dengan 21 anggotanya bersetuju untuk bekerjasama memerangi pandemik COVID-19. Antara bahagian kerjasama termasuklah penyelidikan dan pembangunan serta pengeluaran, pembuatan dan pengedaran ujian diagnostik, produk dan perkhidmatan perubatan penting, terapi dan vaksin, kata para pemimpin APEC dalam satu deklarasi bersama, Deklarasi Kuala Lumpur 2020 yang dikeluarkan selepas mesyuarat secara maya itu. Justru ekonomi-ekonomi APEC akan menekankan kepada sains, teknologi dan inovasi yang merupakan elemen penting kepada pemulihan pasca COVID-19 rantau ini. Para pemimpin turut menekankan kepentingan memudah cara akses yang saksama kepada vaksin yang selamat, berkualiti, berkesan dan mampu milik serta tindakan balas perubatan lain yang penting untuk menjaga kesihatan dan kesejahteraan rakyat selain menggalakkan inovasi. Sementara itu, mengenai ekonomi digital, ekonomi APEC mengakui kepentingan pembangunan dan sumbangan teknologi digital. Ia bagi menjaga kesihatan rakyat dan melindungi rantau ini daripada ancaman kesihatan serta meningkatkan daya tahan dan kemampanan sistem kesihatan sekaligus memacu ke arah perlindungan kesihatan sejagat. Mereka juga akan berusaha untuk memastikan rantau ini dapat pulih daripada pandemik COVID-19 dan impak ekonominya. Selain menzahirkan rasa takziah kepada mereka yang telah terjejas serta kehilangan insan tersayang akibat pandemik COVID-19, para pemimpin terbabit juga sepakat mengakui keperluan mempertingkat langkah-langkah ransangan bagi kelancaran pemulihan ekonomi serta mewujudkan pekerjaan. Ekonomi-ekonomi APEC juga akan bekerjasama bagi memastikan kelangsungan aliran perdagangan dan pelaburan dalam tempoh mencabar ini. Laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS untuk jam ini. Kepada anda di luar sana, terutama pelajar yang sedang bercuti sekolah, jangan lupa untuk menghantar video mengenai aktiviti menarik anda di rumah ke Facebook atau Instagram Sejahtera Asia. Saya Zoniza Awang, salam hormat dan jumpa lagi. Hello, hai. Berita baik kepada semua pelajar yang sedang cuti sekolah sekarang ni. Agak-agaknya apa yang mereka buat kat rumah sekarang ni, Jess? Mungkin ada antara anda yang sedang main dango ataupun sedang mandikan kucing ataupun sedang
Main gudi, main guli, main congkak, main seremban. Apa yang paling penting, ini masanya untuk anda hantar video aktiviti menarik anda di rumah kepada kami di Facebook dan Instagram Sejahtera Asia. Tapi ada syaratnya. Boleh. Dan syaratnya adalah anda mesti dari sekolah merendah, sekolah menengah ataupun pelajar universiti. Durasi video tu macam mana, Jess? Durasi video tu mesti kurang daripada 2 minit. Dan diambil secara melintang atau horizontal. Kalau macam Gas ni dah habis belajar macam mana? Boleh tak? Hantar je Gas, Hantar sahaja. Jadi apa tunggu lagi? Hantar video anda sekarang di Sejahtera Asia. Daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi.